إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang berusaha pengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasanya, sahibul fadilah, tuan imam, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kelangsungan kehidupan kepada kita sampai ke malam ini, tuan-tuan. Alhamdulillah, kita dah menjalani ibadah puasa sebulan lamanya. Kemudian Allah Ta'ala rezekikan kita dengan sempat menyambut Syawal. Dan Alhamdulillah, sampai ke hari ini, tuan-tuan, kita masih lagi dalam keadaan yang sihat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita selama ini menjadikan kita semakin menghampirinya, dan mudah-mudahan semakin bertambahnya umur kita, hendaknya bertambahlah kesedaran dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, insya-Allah, Allahumma amin. Jadi malam ni, tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita, masih lagi di juzuk 2. Di akhir-akhir juzuk 2 ni kita akan bermula pada malam ini pada ayat yang ke-248 daripada suratul Baqarah. Ayat yang ke-248. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم
فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. Ayat yang ke-248 tuan-tuan. Mereka berkata Nabi mereka kepada mereka. Nabi ni iaitu Nabi Samuel. Kita dah bincang sebelum ni bulan lepas. Berkata Nabi mereka kepada mereka, yakni kepada kaum Bani Israel. Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datang kepada kamu sebuah peti yang membawa ketenteraman jiwa dan sebuah peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Sedang peti itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya yang demikian itu suatu tanda bagi kamu jika kamu orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, sebelum ni kita dah bincang di mana kaum Bani Israel ni dia ditindas oleh puak kaum Amalekah daripada Palestin kan. Dan dia minta Nabi Samuel doa pada Allah, hantar seorang raja. Sebelum itu, sebelum nabi-nabi sebelum ni, raja jadi raja, nabi nabi. Akhir-akhir zaman ni nabi itulah raja, raja itulah nabi. Tapi sebelum tu raja adalah raja, nabi nabi. Di zaman Nabi Samuel dia nabi, tapi raja dia ketika itu adalah Talut. Jadi orang-orang Bani Israel minta bukti kepada Nabi Samuel. Betul ke Talut ni Tuhan lantik jadi raja? Sebab dia seorang gembala kambing. Dia bukan orang kaya-kaya, gembala kambingnya Talut ni. Dan orang-orang Bani Israel minta bukti. Apa bukti dia ni raja? Allah Ta'ala lantik dia. Kan? Dulu kita dah bincang bila Nabi Samuel tunggu kedatangan Nabi yang diilhamkan oleh Allah, akhirnya dapat kenal bahawa raja yang diilhamkan itu adalah Talut. Kan malangnya Talut itu adalah seorang pengembala kambing. Dia Talut ni dia daripada suku Benyamin, saudara kepada Nabi Yusuf. Dia tak kaya, tapi dia cerdik, berpengetahuan luas. Dia lebih tinggi daripada golongan Bani Israel yang lain. Dan dia wajah dia kacak, dia tampan sikit. Bergaya sikit lah. Walaupun dia bukan keturunan raja. Jadi orang minta dekat ni bukti. Maka Nabi Samuel jawab, sesungguhnya tanda kerajaannya, raja kamu ni, Talut ini dilantik oleh Allah ni, ialah datang kepada kamu sebuah peti yang membawa ketenteraman jiwa dan sebuah peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Jadi tuan-tuan, kata Nabi Samuel, bukti dia ni raja, nanti akan datang kepada kamu peti. Peti ni disebut sebagai tabut. Dalam peti tu ada tongkat Nabi Musa, seraban Nabi Harun, ada luh-luh tulisan, kepingan batu tulisan kitab Taurat. Dipercayai sebelum ni pakar-pakar sejarah menyebutkan tabut ataupun peti ni bila dia bersama dengan Bani Israel, orang Bani Israel monang je bila perang. Tapi peti ni hilang. Akhirnya peti tu hilang, tak tahu mana pergi peti tu. Dan kata Nabi Samuel, peti ni akan kembali balik kepada kamu ketika Talut menjadi raja. Dan dia akan dibawa oleh para malaikat. Malaikat bawa peti tu balik. Selama ni berperang, bawa peti tu menang ya. Nabi Samuel kata apa?
Peti ni nanti akan dibawa oleh para malaikat. Dalam peti tu ada kitab Taurat, ada tongkat Nabi Musa, ada serban Nabi Harun. Itu peninggalan keluarga Nabi Musa, keturunan Musa. Baik tuan. Itu ayat yang ke-28, 248. Al-Kisah. Kita tengok kisah yang diceritakan oleh Ustaz Ahmad Sunnahji, katanya oleh para ahli sejarah bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan sebuah peti kayu keranda berwajah kepala manusia. Kan macam kepala orang tu peti kan, zaman-zaman dulu. Panjangnya 3 hasta dan lebarnya 2 hasta. Peti ni. Mula-mula peti ni turun kepada Nabi Adam. Lepas tu kepada Nabi Syis. Kemudian dia menjadi warisan turun-temurun peti ni oleh cucu-cucu anak Adam yang menjadi Rasul sampai ke zaman Nabi Ibrahim. Kemudian turun kepada Nabi Ismail. Kemudian turun kepada Nabi Yaqub. Kemudian kepada Nabi Musa. Dan pada masa Nabi Musa, peti itu dibuat oleh Nabi Musa sebagai tempat untuk simpan Taurat. Zaman Nabi Musa, sampailah Nabi Musa meninggal dunia, wafat. Dan selepas itu peti itu berpindah daripada satu tangan ke satu tangan daripada kaum Bani Israel hingga sampailah dibangkitkan kembali Nabi Samuel. Sampai zaman Nabi Samuel. Dikatakan peti itu membawa ketenteraman jiwa. Bila peti itu ada, orang rasa tenteram. Banyak ahli tafsir bertelingkah tentang pendapat maksud ketenteraman itu. Kata Ustaz Ahmad Sunnahji di sini, yang paling hampir maksud ketenteraman itu iaitu selagi peti itu ada bersama dengan Bani Israel, mana saja mereka pergi, mereka akan rasa aman. Mereka akan rasa aman. Dan peninggalan keluarga Musa dan Harun. Tuan-tuan tengok ayat tu. Fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa Harun. Peti keranda dan juga barang-barang peninggalan keluarga Musa dan Harun. Barang-barang tu kata ulama iaitu tongkat Nabi Musa dan pecahan keping-kepingan batu yang dituliskan Taurat di atasnya. Di mana dalam Taurat itulah orang-orang Bani Israel akan merujuk masalah-masalah, bersisih pendapat, semua tengok ke kitab Taurat ni. Kan? Apabila disebut bila mana mereka menghadapi peperangan, mereka membelek-belek lembaran batu bersurat itu yang mengandungi ayat-ayat suci sehingga mereka mendapat kemenangan. Ada dalam satu artikel dituliskan orang Bani Israel dulu kalau perang dia angkut peti ni, dia letak. Dia letak bawa peti tu. Mana perang dia bawa. Menang dia. Tetapi lama kelamaan berganti rasul, orang Bani Israel ni lama-lama akhirnya dia hakul kepada Allah. Dah aku kepada Allah dan dia buat kerosakan. Allah pun utus kaum Amalekah menindas mereka sebagai malapetaka, terutama setelah peti keranda yang berisi Taurat dirampas dan terlucut dari tangan mereka. Peti ni pernah hilang kan. Zaman Nabi Samuel datang balik, peti ni hilang lama. Lepas tu ditindas teruk orang Bani Israel ni. Sampailah zaman Nabi Samuel, peti datang balik kepada kaum Bani Israel. Malaikat yang bawa peti itu. Tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Peti yang dahulu hilang tu dibawa oleh malaikat itu sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Itu ayat yang ke-248, cerita tentang sedikit permulaan cerita kerajaan Talut. Kemudian tuan-tuan, pada ayat yang ke-249, maka tatkala keluar Talut bersama-sama bala tenteranya
bila Talut bawa tentera ni nak memerangi golongan Amalikah ni, dia bawa kan tentera-tentera dia pun berkata bahawasanya Allah mencubai kamu. Innallaha mubtaliikum binahar. Nanti dalam perjalanan nanti kita akan diuji oleh Allah dengan sebatang anak sungai. Sebelum tu dengan panih, dengan haus tak ada apa-apa berjalan. Kata Talut, lepas ni kita akan diuji oleh Allah dengan sebatang anak sungai. Ni Talut nak tengok sejauh mana kesetiaan tentera-tentera dia. Maka kata Talut, faman syariba minhu falaysa minni. Siapa minum air sungai itu sekarang, dia bukan pengikut aku. Dia tak setia pada aku. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Siapa minum, dia bukan pengikut setia. Siapa tak minum, dialah pengikut setia aku. Kalau nak minum pun boleh, tapi hanya seteguk. Seteguk je, nak hilang dagu je. Jangan beryoyo minumkan hongeh, nak porang macam mana. Tapi kata Talut nak tengok siapa yang taat. Kan? Kemudian Allah Ta'ala sambung di cerita ni. Maka mereka pun meminum air sungai itu kecuali sedikit sahaja dari mereka yang tidak, atau meminum hanya secedok. Setelah Talut melampaui sungai itu beserta dengan orang-orang yang beriman, mereka pun berkata, tiadalah kami berdaya hari ini untuk memerangi Jalut dan bala tenteranya. Berkatalah pula orang-orang yang mengetahui bahawa mereka bakal menemui Allah, berapa banyak telah berlaku sekumpulan kaum yang sedikit dapat mengalahkan sekumpulan kaum yang banyak dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kata Talut, jangan minum bila sampai ke anak air itu. Ketika itu Talut memimpin tentera seramai lebih kurang 70,000 ke 80,000 orang. Di sini Ustaz Ahmad Son Haji mencatatkan 70,000 orang. Dalam tafsir Muni disebutkan 70,000 ke 80,000 orang tentera. Bukan sikit-sikit tuan. Ramai tu. Di posan ni. Innallaha mubtaliikum minahar. Faman syariba minhu falaysa minni. Wa man la yat'amhu fa innahu minni. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Kan Tuhan uji kita semua dengan sungai. Tengah-tengah haus ni. Jangan minum air itu. Kalau betul-betul kau pengikut setia aku, jangan minum air itu. Kalau tak larat nak minum juga, minum hanya secedok saja. Kata Talut. Apa yang berlaku tuan-tuan kepada 70,000 tentera ni? Bila mereka sampai ke anak air, batang ke sungai itu adalah sungai Palestin. Mereka lupa kepada amaran dan ingatan ketua perang mereka, raja mereka iaitu Talut. Akhirnya mereka pun minum beramai-ramai, kecuali yang tinggal disebutkan hanya 313 orang, sama seperti jumlah tentera Badar yang mengalahkan kaum Quraisy dalam peperangan Badar. Daripada 70,000 tu 300 lebih ya. Makna berapa ribu tu. Yang tak nak dengar cakap yang bogi lah kata, beristilah kata bogi, yang tak nak dengar cakap ketua berapa ribu tu. Kan 60,000 lebih. Tinggal 300 boleh orang. Yo yang tak minum air tu 303 boleh ni lah yang taat setia bersama pimpin mereka Talut. Bila dah minum air tu tuan-tuan, dah kehongihan kata orang Negeri Sembilan kan. Orang-orang tentera 70-an ni pun bila melintas sungai itu, mereka nampak tentera Jalut, mereka pun timbul ketakutan. Perut dah kenyang dah ni. Sehingga mereka sebut kepada raja mereka, tiadalah kami berdaya hari ini untuk memerangi Jalut dan bala tenteranya. Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Aku tak mampu, kami semua tak mampu nak perang dengan Jalut hari ini.
Maka bila berkatalah ramai orang di kalangan orang-orang yang minum air sungai ini, berkatalah golongan yang sedikit itu yang taat setia kepada raja tadi, mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kata nak perang dah lah kau. Berapa ramai sebelum, berapa banyak sebelum ni, golongan yang sedikit boleh mengalahkan golongan yang ramai dengan izin Allah. Kata orang yang beriman ni, yang taat setia kepada Talut ni, yang taat setia ni, orang-orang ni minum sikit je. Lepas dia minum air tu, mereka terus jadi segar, jadi kuat. Kuda-kuda, unta-unta mereka jadi gagah untuk teruskan perjalanan memerangi Jalut. Tapi orang yang minum banyak tadi, semua dia jadi lembik, tak berdaya. Maka mereka tak nak pergi perang bersama dengan Talut. Itu ayat yang ke-249, tuan-tuan. Ayat yang ke-249. Dikatakan Talut ni dalam kitab Injil, dalam kitab Nabi Samuel, dia nama dia ditulis sebagai Saul bin Kish. Saul bin Kish nama tapi dipanggil Talut. Raja Talut ni kan. Kita cuba habiskan ni tuan. Ni sebab tinggal 3 ayat ni kan. Esok minggu depan, bulan depan kita masuk juzuk 3 lah. Ayat yang ke-250. Kita tak baca tadi, tak sampai kan. Ingat tak sampai ni. Kita baca terjemahan ni tuan. Ayat yang ke-250 ni. Tatkala mereka itu berhadapan dengan Jalut dan bala tenteranya, mereka berkata, wahai Tuhan kami, tumpahkanlah sabar ke dalam hati kami dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami mengalahkan kaum yang kafir itu. Yang poin 3 boleh ni, bila nampak tentera Jalut, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kekuatan, mohon pertolongan daripada Allah taala. Apa yang mereka mohon tuan? Rabbana, Tuhan kami, afrigh alaina sabra, tumpahkanlah kepada kami kesabaran. Kemudian wathabbit aqdamana, tetapkan pendirian kami nak perang ni, jangan jadi takut. Wansurna, dan beri pertolongan kepada kami, bantulah kami, alal qaumil kafirin, untuk memerangi golongan yang kafir. Untuk memerangi golongan yang kafir. Itu doa yang dipanjatkan oleh orang yang 3 boleh ni, kan? Oleh orang-orang yang beriman, yang taat kepada Nabi kepada Talut ni. Pada ayat yang ke-251, tuan-tuan dan puan-puan, maka mereka pun mengalahkan Jalut. Ni doa kan. Ni doa ni dipanjatkan oleh tentera-tentera Talut yang beriman ni. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jalut. Maka mereka pun mengalahkan Jalut dan bala tenteranya dengan izin Allah. Dan Daud, salah seorang tentera Talut, dapat membunuh Jalut, dan Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Daud, serta diajarkan kepadanya perkara-perkara yang Allah menghendakinya. Jika tidak ada tolakan dari Allah ke atas manusia, setengahnya menentang setengah yang lain, nescaya binasalah bumi ini, tetapi Allah mempunyai kurnia atas seluruh alam. Baik tuan-tuan, kita perincikan, kita tengok. Maka mereka pun mengalahkan Jalut dan bala tenteranya dengan izin Allah. Dalam tentera Talut ni ada seorang yang bernama Daud. Seorang yang bernama Daud bin Isai. Muda remaja, muda belia lagi. Di dalam tentera Talut ni ada seorang yang pemuda bernama Daud bin Isai. Kojo mengembala kambing. Kojo dia mengembala kambing.
Dia ni tuan-tuan, masa kocik yang kita tengok sini, kisah Daud ni, kata sahibul hikayah, Daud adalah anak bongsu di antara 13 orang anak dari seorang yang bernama Asyai. Di sini dalam tafsir Munir kita Isyai, tak apalah. Daud itu pendek orangnya, tak tinggi, dan waktu kecilnya kurus. Dia dah kocik, tak tinggi, kurus, berpenyakit lagi tu. Menyebabkan ayahnya menyisihkannya supaya tinggal jauh di kaki bukit untuk bekerja mengembala kambing. Yalah, rondah, kurus pula, penyakit pula. Ayah pun hantar ujung kampung, jauh ujung kampung, untuk jaga kambing. Jadi bila dia duduk dengan kambing-kambing tu, bekerja mengembala kambing ni, kambing tak macam lembu kan. Kambing ni, oh iya, sakit jiwa orang bela kambing ni. Lasah air lain macam. So, orang bela kambing dia tahulah. Jadi dia terbiasa bekerja-kerja dengan kambing ni, mengembala kambing ni susah. Kan? Akhirnya badannya jadi kasar. Kuat badannya. Dia dah biasa kerja koreh. Macam kita ya, anak Felda, dah biasa pergi kebun, kan, pergi motong kotak. Zaman saya dulu 40 kilo, 50 kilo tu gangan tu. Tapi sekarang jangan bagi 10-20 kilo nak bengkok pun jangan dah. Dulu 30 kilo tu seret dengan sikar, 40 kilo dulu seret dengan sikar, tak ada hal punya. Kan kita dah biasa nak pergi kotak. Tangan ni tak nak orang salam dengan saya dulu dah. Berkerutut dengan ni sebab megang pisau kotak. Sejak darjah 5. Badan tu jadi kasar. Bergaduh, masa tu kita satu, tak ada bergaduh pada kita satu, tak melawan. Kata 5 kita bergaduh. Nak dogi masa dogi tu lah. Jadi badan kasar. Jadi Nabi Daud ni bukan Nabi Daud dulu. Kocik tapi duk jaga kambing, sama-sama bekerja-kerja kambing tu, akhir badan jadi kasar, jadi kuat. Sampai dengan kekuatan tu dalam sirah, dalam sejarah menunjukkan dia pernah menewaskan binatang buas seperti singa dan lain-lain yang mengacau binatang ternakannya. Singa pun dibunuh. Ia bersifat penyabar, mulia hati, tiada makan melainkan dari hasil titik peluhnya. Ia telah dipilih oleh Raja Talut untuk beradu kekuatan menentang Raja Jalut. Talut berjanji sekiranya Daud dapat membunuh Jalut, ia akan dikahwinkan dengan puterinya dan separuh kerajaannya akan diserahkan kepadanya. Daud pun menyanggupi perjanjian itu. Saya tak tahu daripada mana sumber yang diambil oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni. Adapun kalau berdasarkan tafsir Munir yang ada di hadapan saya ni, betul. Kalau ikut kat sini, dia hanya akan beri kekayaan, ambil jadi menantu, dan jadikan rumah ayah Daud ni besar. Tapi di sini Ustaz Ahmad Sunhaji kata jadikan menantu dan dijanjikan separuh kerajaan. Yang ni saya tak tahu kat mana ambil separuh kerajaan ni oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni. Dan Jalut ni masa dia muda, dalam tafsir Kutubi, dalam tafsir Munir oleh Dr. Wahbah Zuhaili, menceritakan bahawa seketika bila bertembung dua pasukan ni, orang dulu kan berperang dia tak tahu pergi menyerang ke dah. Dia mencabar-cabar tu, kan. Oi orang Sanun tu dia. Mana kau yang paling berperang, keluar sini. Bertarung dengan kita yang paling lima, dia datang kat depan tu. Kau ada mereka ni mestinya nak penggal leher tukang tengah. Jalut cabar orang tentera Talut. Tak ada yang keluar. Tak ada yang keluar. Jadi Daud tu berdasarkan tafsir Munir ni pun minta izin kepada Raja Talut ni. Dah semua tak ada keluar, boleh tak aku keluar? Bertambung dengan Jalut ni. Sedangkan Jalut itu memang pegang rekod TKO je. Kuat orang ni. Paling berperang Palestin ni, golongan Amalek ni orang kuat. Kata Daud kepada Talut, tak apa teh, saya singa saya bunuh teh. Bukan singa kata dia, beruang pun aku bunuh. Kata
Daud ni bukan singa, beruang membunuh berdasarkan ni. Kata Talut kepada Daud, hati-hati. Itu bukan sebarang orang yang kau nak lawan tu. Tu Jalut tu bukan sebarang orang tu. Maka keluarlah Daud, hanya bawa batu 3 kotul. Bawa batu dengan bawa yang putar-putar tu kan. Di sini lastik. Ada ke zaman tu lastik? Alat untuk baling tu kan, yang baling-baling tu dia ambil tu, baling batu tu. Orang Palestin panggil apa tu? Orang Palestin selalu pakai tu kan. Kita pakai lastik tu, dia tak pakai lastik, dia main bayar-bayar yang tu kan. Dia pusing-pusing kan, dia bayar. Macam lastik lebih kurang lah. Jadi turunlah Daud ni bertembung. Maka Jalut ni banyak cakap Daud pun dibaling, dibayar batu tu. Kata di sini dengan sebutir batu intan. Dalam tafsir Munir tepat mengenai kening. Kono kening tu kerontang. Kuat balingan tu, kono kening Jalut tu kerontang. Jatuh. Bila jatuh, Daud pun ambil pedang, dikorek leher Jalut, dibawa ke kepala daripada Talut. Itu dalam tafsir Munir. Adapun yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni, mungkin riwayat dia banyak ni. Kata dia, maka datanglah Daud bawa 3 kotul batu tu, bertembung dengan Jalut yang pakai topi besi di kepalanya. Maka Daud pun membaling batu 3 biji itu sekaligus, dan batu itu terbang, dibawa angin, memecah topi besi yang dipakai oleh Jalut, menembusi kepalanya. Kalau kono kepala, menasabahlah. Yang ini agak kuat waktu tu, wallahu alam. Dah kono kepala, tombui, membunuh 30 orang tentera Jalut yang ada di belakangnya. Wah, yang itu agak masalah sikit. Kadang-kadang cerita Israeliat lah, cerita tu berlebih-lebih pun lah. Dalam keadaan manusia bahasa macam tu, dibayar Kalau Tuan Bilal bayar orang, kono mati seorang, lepas tu 30 mati lagi. Wah, itu maksud khabar, maksud TV3 tu. Kita baling lembu seekor, mati lembu ke depan tu, 30 ekor lagi mati dengan sekali baling. Memang terkenal ni. Jadi ni tak tahulah mana sumber yang diambil oleh Ustaz Ahmad Sun Haji. Adapun dalam tafsir Munir ni tidak mengatakan begitu. Saya tahu ayat sejarah ni banyak kan. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita tafsir ni sebenarnya dia banyak cerita-cerita Israeliat. Cerita Israeliat tu cerita-cerita kaum Bani Israel dulu buat. Dengan asalnya tujuan dia baik. Tujuan dia nak mengagung-agungkan, nak menunjukkan kemuliaan, kehebatan Rasul-Rasul, para Nabi ni. Berbeza dengan orang lain. Dia pun buat cerita. Tapi kadang-kadang cerita itu di luar logik akal lah. Kan, tak masuk akal. Sebab itu Nabi pesan, kalau kamu baca cerita-cerita Israeliat ni, kamu jangan yuan. Kamu jangan bantah, jangan yuan. Dengarlah awak halwa telinga. Yang mana baik itu jadikan sebagai pengajaran. Sebab saya ada baca satu kitab, tajuk kitab tu Al-Mawdu'at wal Israiliyat fi Kutubit Tafsir. Cerita-cerita yang dibuat-buat dan Israiliyat, cerita di Israel, Bani Israel di dalam kitab-kitab tafsir. Memang banyak. Memang banyak gitu tu. Bolehlah kita dengar cerita kan. Jadi kono 30 orang mati Jalut tu, mati 30 orang lagi tentera. Jalut terguling ke tanah lalu mati, dan dengan kematiannya semua bala tenteranya telah dapat dikalahkan oleh tentera Bani Israel. Orang dulu bila raja mati ni lemah semangatlah nak orang, nak tak ada jadi ketua yang boleh memimpin. Kan? Tapi di sini kata Nabi Daud baling Jalut, Jalut jatuh, dia ambil pedang, dikorek kepala, dibawa kepada Talut. Dibawa kepada Talut. Jadi bila jatuh mati Talut ni, kalahlah tentera Jalut ni. Dan kemudian Raja Talut pun menikahkan Daud dengan puterinya Michal dan menjadikannya panglima pasukan perang. Dalam tafsir Munir, menang, ambil Daud jadi menantu, jadikan panglima perang. Dalam kitab Abdul Asir ni, Ustaz Mas Haji sebut apa? Bila dah menang,
Setelah itu kaum Bani Israel terlepas dari penindasan musuh-musuhnya dan dapat menegakkan kerajaan yang dipimpin oleh Talut. Talut telah mungkir janji. Dalam ni kata Talut ni mungkir janji. Dia tidak memberi separuh kerajaannya kepada Daud, hanya mengahwinkannya sahaja dengan puterinya. Saya tak katalah Ustaz Ahmad Sunaji ni salah. Dia dari dulu pada kita pun ngaji kitab dia. Cumanya kadang-kadang kita terfikir juga, Talut ni dia dipilih, kan? Nabi Samuel pilih, kan? Keturunan Benyamin, orang baik lelaki orang. Dia mungkin janji pula. Dia mungkin janji tu saya pun tak boleh nak cakap apa-apa lah, kan? Dia tak bagi separuh kerajaan dia hanya kahwin dia. Tetapi Daud bersabar. Kata dalam kitab ni, setelah Talut mati, kaum Bani Israel melantiknya menjadi raja. Bila Talut ni meninggal dunia, kaum Bani Israel melantiknya menjadi raja mereka, iaitu setelah 7 tahun dari kematian Raja Jalut yang dibunuhnya. Tak tahulah siapa yang bunuh Raja Jalut ni. Disebut yang dibunuhnya. Adakah Bani Israel yang bunuh Raja Jalut ni? Wallahu alam. Sebab dalam tafsir Munin tak menceritakan dia dibunuh oleh siapa-siapa. Tapi bila meninggal saja, wafat saja Talut ni, akhirnya dia pemerintahan tu diberikan kepada Daud. Demikianlah akhirnya Daud menjadi raja yang kemudian menjadi nabi. Jadi Daud ni dulu sebelum tu bukan nabi, Daud je. Lepas tu dia jadi raja, dia jadi nabi, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya yang bermaksud, dan Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Daud serta diajarkannya kepadanya perkara-perkara yang dikehendakinya. Wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Allah Ta'ala beri Daud mulk, kerajaan, kemudian beri dia ilmu pengetahuan, hikmah, wa 'allamahu mimma yasha. Tuhan Allah Ta'ala beri dia ilmu pengetahuan. Selepas Talut mentah, datanglah Nabi Daud. Yakni 2 kurnia diberikan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam, iaitu 1 pangkat raja dan 2 pangkat nabi. Sebelum tu nabi lain, raja lain. Tapi kepada Daud alaihi salam dibagi jadi raja sekaligus jadi nabi, dan Allah juga mengajarkannya berbagai-bagai ilmu pengetahuan seperti membuat baju besi. Kan Nabi Daud diberikan antaranya kelebihan mukjizatnya, besi itu macam kainnya. Wa alanna lahul hadid, kami lembutkan besi itu kepada Daud. Mengetahui bahasa burung, dia faham bahasa burung Nabi Daud ni. Mempelajari kitab Zabur, berlagu dengan suara yang merdu yang tidak ada bandingannya dari sekalian makhluk lain. Suara yang merdu Nabi Daud ni. Bila dibacanya kitab Zabur, semua yang mendengar terpegun, terpesona kerana sangat merdunya. Itu Nabi Daud. Binatang-binatang buas, burung dan unggas, air yang mengalir, angin yang bertiup, semuanya berhenti belaka kerana asyiknya mendengar kemerduan suaranya. Ini pun nampak macam bunyi tu, kan? Tapi nak cerita itulah kelebihan Nabi Daud alaihi salam. Akhirnya Allah Ta'ala lantik dia jadi rasul, jadi nabi, kan? Kemudian selepas Nabi Daud, naiklah anaknya Sulaiman. Itu lagi panjang cerita kisah Nabi Allah Sulaiman tu. Kemudian ayat berikutnya, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakinallaha zu fadlin 'alal 'alamin. Jika tidak ada tolakan dari Allah ke atas manusia, setengahnya menentang setengah yang lain, nescaya binasalah bumi ini, tetapi Allah mempunyai kurnia atas seluruh alam. Maksud dia apa, tuan-tuan? Sunnatullah tamu ke bumi ini, Allah jadikan sebahagian orang manusia menegah sebahagian yang lain. Mana sebahagian orang baik, sebahagian orang tak baik. Tuhan jadikan ada yang mencogah, kalau tak ada nanti meletup dunia ni.
Musnahlah dunia ni untuk mengekalkan perjalanan sunnatullah supaya alam ini tidak binasa sehingga sampai kepada saat kebinasaannya. Allah mentakdirkan setengah manusia menentang setengahnya yang lain. Yang mukmin dan taat mengalahkan yang kafir dan derhaka. Yang baik dan berbudi mengalahkan yang jahat dan pembuat kerosakan. Jika mereka dibiarkan, nescaya akan bermaharaja lela, dan dengan demikian binasalah bumi ini. Tetapi dengan kurnia Allah seluruh alam dapat mengecap nikmat. Itu sunnatullah. Maknanya apa tuan? Selagi ada orang jahat, akan ada orang baik. Sebab Allah Ta'ala pastikan keseimbangan dunia ni. Dia tak musnah dengan kejahatan orang-orang yang jahat, iaitu Allah Ta'ala hantar kumpulan orang yang mencegah kejahatan. Kan? Sebab tu salah satu prinsip besar dalam kehidupan umat Islam ni, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat. Dengan prinsip itulah bumi ni bertahan. Prinsip itulah bumi ni bertahan. Kalau tak ada orang cegah orang buat jahat, bumi ni akan musnah dengan kejahatan. Orang bunuh suka hati, capeklah mati orang. Orang merompak semua, tak ada orang cegah, rusak dunia ni. Tapi Allah Ta'ala kekalkan keseimbangan bumi ni. Dihantarnya satu puak, satu golongan yang dianggap baik untuk mencegah golongan yang buat kejahatan. Ada orang yang khianat. Kalau semua orang datang bumi ni khianat, bumi ni akan musnah, manusianya akan musnah lebih awal daripada ketentuan Allah. Tetapi Allah Ta'ala hantar orang yang jujur. Ada orang zalim. Kalau dibiarkan bumi ni dengan penuh dengan orang zalim, manusia akan hancur. Tetapi Tuhan hantar, Allah Ta'ala hantar sebahagian orang-orang yang adil. Yang adil. Sebab itulah bila ada orang zalim, akan ada orang yang adil. Bila ada orang jahat, akan ada orang yang baik. Bila ada orang khianat, akan ada orang yang jujur. Akan ada. Itu maksud ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pasti ada di kalangan kamu golongan yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dengan cara itu maka bumi ini terpelihara. Dia keseimbangannya dapat dipelihara, dijaga. Sampailah ila ajalin musamma, pada tarikh yang Tuhan pastikan akan berlakunya kemustahan kiamat berlaku. Dan akhirnya tuan-tuan, kita tutup ayat ni sebab dah azan. Kebetulan inilah ayat yang terakhir untuk juzuk 2 ini. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Demikian itu adalah ayat-ayat Allah yang kami, yakni Allah, bacakan kepada kamu wahai Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya engkau sememangnya dari golongan para rasul. Allah berfirman yang maksudnya demikianlah itu ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad dengan sebenarnya, yakni semua kisah tersebut adalah sebenar-benar kisah yang mesti diyakini, tidak sekali-kali boleh diragukan, kerana tercatat dalam kitab-kitab mereka orang Yahudi. Dalam kitab-kitab orang Yahudi tercatat. Dan Allah lanjutkan firman yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau sememangnya dari golongan para rasul. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang daripada kalangan para rasul, utusan Allah yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat akhir zaman. Kan? Sebelum-sebelum itu dah ada Nabi Adam kepada setiap rasul, kepada umat masing-masing, sampai datang zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, kan? Ad dihantar Nabi Hud, Madian dihantar Nabi Shu'aib, Thamud dihantar Nabi Saleh, seterusnya kepada Rasulullah SAW. Umat ni, akhir zaman ini rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuan-tuan cukuplah sekadar itu. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup malam ini tuan-tuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Boleh azan tuan-tuan, bawa azan.